Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan kembali bersama dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Pertemuan kita pada kali ini adalah untuk meneruskan kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan meninjau pula apakah aktiviti ataupun bahan yang akan kita pelajari pada buku teks Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 32. Diharapkan anak-anak telah bersedia dengan buku catatan ataupun buku latihan. Kali ini kita akan menulis dan biasanya kita akan menggunakan buku pemahaman dan juga buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Kalau semuanya sudah bersedia, jom kita selak lembaran buku teks pada muka surat 32. Pada muka surat 32, menulis Inak Desa Dahlia. Inak Desa ini adalah satu penginapan cara kampung. Inak adalah desa menginap ataupun homestay kalau dalam bahasa Inggerisnya. Rumah penginapan boleh disewa untuk kadar waktu yang tertentu dengan bayaran yang tertentu. Desa adalah kampung. Encik Hussein dan keluarganya bercuti di Pahang. Di sana mereka menginap di sebuah inak desa. Cantik sungguh inak desa ini. Ramai kawan ayah telah menginap di sini. Persekitarannya yang nyaman dan bersih sentiasa menjadi sebutan mereka. Sentiasa menjadi sebutan maknanya sentiasa menjadi perbualan, menarik perhatian pengunjung yang pernah menginap di inak desa ini. Dan apa kata Hajar? Susun atur dapurnya sangat kemas. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet yang tertutup. Itu kata Hajar. Bagaimana pula pendapat daripada Puan Nurul, Mak Hajar ataupun isteri Encik Hussein ini? Hajar, habuk dan debu akan mudah melekat pada peralatan itu jika tidak bertutup. Ingat anak-anak, kita perlulah mengemas dan membersihkan inak desa ini sebelum keluar. Kemudian kita lihat kata-kata Nazri. Kawasan persekitaran inak desa ini tiada sampah atau daun kering yang bertaburan. Sekiranya terdapat sampah atau daun kering, pasti mengundang haiwan pembawa penyakit. Anak-anak tahu apa itu haiwan pembawa penyakit? Contohnya seperti tikus. Mungkin tikus akan datang membawa penyakit dan makan makanan yang kemudiannya kita makan makanan yang telah dicemari oleh tikus itu. Okey. Dan kemudian hadis berkata, bako sampah disediakan di semua ruang di dalam inak desa ini. Kita dah baca dan kita dah mendengar pendapat-pendapat daripada keluarga Encik Hussein. Dan sekarang apa kata kalau kita lihat pula soalan pemahaman yang terdapat di bahagian bawah petikan ini untuk kita bincangkan bagaimana kita nak mendapatkan jawapannya. Kita lihat kepada soalan yang pertama. Apakah keistimewaan inak desa Dahlia? Itu soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana cara nak menjawab? Kita ambil dahulu sebahagian daripada frasa yang terdapat dalam soalan ini, iaitu keistimewaan inak desa Dahlia, gunakan kata pemberi adalah. Cuba kita lihat jawapan untuk perenggan yang pertama ataupun petikan yang pertama. Kata-kata Encik Hussein. Dah jelas di situ nampak jawapannya, iaitu persekitarannya yang nyaman dan bersih. Pandai. Kita lihat soalan yang kedua. Mengapakah peralatan dapur disimpan dalam kabinet bertutup? Jawapan untuk soalan ini bolehlah kita dapat daripada ungkapan Puan Nurul. Puan Nurul mengatakan bahawa Hajar, habuk dan debu akan mudah melekat pada peralatan itu jika tidak tertutup. Itu jawapannya. Jadi bagaimana nak melengkapkan jawapan? Bolehlah kamu tuliskan seperti ini. Peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup supaya apa? Jadi kamu lengkapkanlah jawapan berdasarkan apa yang telah cikgu baca sebentar tadi. Dapat? Soalan yang ketiga. Mengapakah persekitaran yang kotor menjadi punca penyakit?
Tadi kita dah baca kata-kata daripada Nazri. Nazri mengatakan bahawa sekiranya terdapat sampah atau daun kering, pasti mengundang haiwan pembawa penyakit. Jadi, nak melengkapkan jawapan untuk soalan nombor 3, kita ulang sedikit frasa yang terdapat dalam soalan. Jawapannya lebih kurang seperti ini. Persekitaran yang kotor boleh lengkapkan. Berdasarkan jawapan ataupun panduan jawapan yang telah cikgu tunjukkan. Soalan yang keempat. Pada pendapat kamu, apakah yang perlu kamu lakukan sebelum meninggalkan inap desa? Apabila ada soalan yang bertanyakan pada pendapat kamu, kamu mestilah memulakan ayat untuk jawapannya pada pendapat saya. Untuk melengkapkan jawapan bagi soalan nombor 4 ini, bolehlah kita ambil sedikit kata-kata daripada Puan Nurul. Kita mulakan ayat seperti mana tadi. Pada pendapat saya, perkara yang perlu saya lakukan, kamu itu ditukar kepada saya, sebelum meninggalkan inap desa adalah tambah sedikit dengan berpandukan jawapan yang telah cikgu tunjukkan. Ya? Okey, baik. Dan soalan yang terakhir. Adakah bakul sampah sesuai diletakkan di semua ruang di dalam inap desa itu? Mengapa? Di sini terdapat 2 pertanyaan, iaitu yang pertama adakah dan yang keduanya mengapa. Jadi bila kita memberi jawapan, kita memberi sedikit penerangan dan juga ulasan kenapa kita memilih jawapan itu. Kalau ditanya adakah, kita kena menjawab ya atau tidak. Ditanya di sini sesuai diletakkan di semua ruang dalam inap desa itu. Pada pendapat anak-anak sesuai atau tidak? Kalau sesuai, kita jawablah. Ya, bakul sampah sesuai diletakkan di semua ruang dalam inap desa itu. Kalau kamu tak bersetuju, kamu jawab tidak, bakul sampah tidak sesuai diletakkan di semua ruang dalam inap desa itu. Kamu rasa perlu tak? Kalau perlu, kita tulis jawapan yang pertama tadi. Kalau tak perlu, tulis jawapan yang kedua. Namun, mengapa? Perlu juga dijawab. Kenapa anda memberi jawapan seperti itu? Jadi, kita untuk melengkapkan jawapan mengapa ini, bolehlah kita gunakan kata hubung supaya. Supaya ayat ini menjadi ayat majmuk. Sesuai diletakkan, kita letakkan tadi, diletakkan di semua ruang dalam inap desa itu supaya, kalau yang terbaik, kalau kita bersetuju, sampah mudah dibuang dan kawasan sekitar menjadi bersih. Kalau kita jawab tidak, sebaliknya lah. Mungkin mencacatkan pemandangan ataupun kawasan sekitar itu menjadi kotor kerana terlalu banyak tong sampah yang disediakan. Mungkin itu jawapan kita. Boleh? Kalau dah boleh, cubalah kamu hasilkan jawapan pemahaman ini dengan ayat yang lengkap dan ejaan yang betul. Okey, sampai kita jumpa lagi untuk pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.